Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad. Tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Tuan Haji Husin selaku pengurusi surau dan juga merangkap Tuan Imam surau, imam-imam, bilal-bilal, para JK surau, ibu-ibu, bapa-bapa, Tuan Haji, Puan Hajat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sesama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dan hidayahnya diberikan kepada kita kesihatan yang baik, diberi masa kepada kita, diberi peluang, diberi kekuatan kepada kita, maka dapat sama-sama kita hadir sembahyang fardu subuh pada pagi ini dan sekaligus kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barakatnya kepada kita semua. Dengan asbabnya kita berada dalam majlis yang mulia, majlis yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kita. Sambungan muka surat 27 Mana? Di bawah Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihatlah tuan kitab ini menyatakan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan seorang yang begitu tinggi akhlaknya, begitu mulia akhlaknya dan tidak boleh nak tanding lagi. Satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, ditanya berkenaan dengan tingkah laku perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Aisyah kata, kana khuluquhu al-Quran. Kalau kamu nak tahu perangai akhlak Nabi ni, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tengoklah Al-Quran. Maksudnya tuan-tuan, Nabi ini tidak pernah silap sedikit pun. Nabi tak pernah silap, tuan-tuan. Nabi tidak pernah silap dan tidak pernah salah. Seperti mana Al-Quran. Ada silap ke Al-Quran? Tak silap. Tak pernah silap, tuan-tuan. Jadi inilah nak lihat perangai Nabi, lihatlah Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya betul. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya betul. Cuma tinggal lagi kita ni tuan-tuan yang tak berapa nak ikut sangat. Rasa tak cocok dengan kita, dengan perangai kita, maka kita tidak ambil apa yang Nabi suruh. Rasa tidak sesuai dengan kita, kita tidak ambil. Ini salah kita lah. Salah kita. Sebab kita tidak ikut
apa yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, kita ambil Anas radhiyallahu anhu, telah diriwayatkan bahawa jika ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa hadiah, baginda akan berkata, izhabu biha ila baiti fulanahu fa innaha kanat sadiqatan li Khadijah innaha kanat tuhibbu Khadijah. Bawalah hadiah itu pada si fulanah, dia adalah teman baik Khadijah dan menyayanginya. Nah ini Anas, ya. Anas ni siapa tuan-tuan? Anas bin Malik ni ialah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk bersama Rasulullah masa dia kecil. Jadi dia tahulah apa yang Rasulullah suka, apa Rasulullah tak suka, semua dia tahu. Dia duduk bersama Nabi, jadi anak angkat Rasulullah. Maka dalam hal ini, apabila orang bawa hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, bagilah hadiah ini kepada orang ni, ya. Si fulanah, maksudnya orang wanita ini. Kenapa? Kerana dia adalah kawan rapat, teman baik Khadijah, dan Khadijah menyayangi dia. Ni dah hubungan adab kita berkawan, kata. Adab kita berkawan, antaranya ialah tukar menukar hadiah. Ya. Hadiah, tuan-tuan. Hadiah tidak masalah, kita bagi pada orang kaya pun boleh. Ya, orang kaya bagi kepada kita lagi lebih baiklah, ya. Kita sebagai kawan bersama-sama boleh tukar hadiah antara satu sama lain. Boleh, ya. Dikira hadiah. Ya. Bagi orang yang kaya, kita nak bagi kepada dia sesuatu, sedekah tak boleh, ya. Kita nak sedekah kepada kaya tak boleh, sebab dia kaya dah. Kita bagi hadiah kepada dia. Ya, ini hadiah saya kepada tuan. Boleh, dia pun boleh terima. Kalau nak bagi sedekah, memang dia tidak layak untuk menerima sedekah. Sebab sedekah itu dia ada kumpulan-kumpulan tertentu. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin wa 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini kategori orang yang layak menerima sedekah. Kalau kita nak sedekah lah, kata, ya, kepada orang kaya, ya, hadiah dipanggil. Boleh bagi, tak ada masalah. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak cemburu pada seseorang wanita kecuali cemburuku kepada Khadijah. Ini isi Rasulullah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Siti Aisyah ni orang biasa, ya. Orang biasa macam kita. Sudah tentu dia ada perasaan cemburu. Ini sifat semula jadi yang ada pada manusia. Lebih lagi orang perempuan. Betul tak? Dia kata betul. Tak apa nak dengar pasal pakai mah. Tambah-tambah lagi, kalau si suami ni suruh bagi kepada bekas kekasih ke, bekas kawan ke, kalau dia tahu memang marah. Sama juga dengan, padahal Khadijah ni meninggal awal lagi, kan? Dia dah meninggal dah. Rasulullah kahwin dengan Siti Aisyah ni, Khadijah dah meninggal. Khadijah dah meninggal. Tapi dia ada rasa cemburu sebab apa? Sebab Nabi ni apa-apa saja dia ingatkan kepada isteri baginda, isteri dia. Ini macam kita lah, tuan-tuan, cinta pertama. Cinta pertama.
Walaupun isteri yang dah ada tadi, isteri pertama dah meninggal, tetapi disebut, diulang-ulang-ulang. Sebab apa? Tanda kasih, tanda sayang, ingat pada isteri yang pertama. Ini kita, apatah lagi Nabi, seorang yang begitu menyayangi isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tentang orang yang sayang sangat kepada isteri. Kita tak tahulah. Saya sayang juga tuan-tuan. Sayang masa nak je lah. Masa tak nak tu tak sebut pun sayang. Nak pinjam duit, oh sayang. Masa dapat duit, melayang kita pergi. Ini kita. Kerana aku sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya, kerana Nabi ni sering sebut isteri dia, sering sebut nama Khadijah. Padahal Khadijah telah mati. Sehingga pada masa baginda menyembelih kambing pun, baginda akan menghadiahkan kepada sahabat baik Khadijah. Kau bagi ni kepada kawan-kawan Khadijah. Sama juga kita tuan-tuan. Kalau kita masak dan sebagainya, mana kawan-kawan suami kita bagi isteri lah. Kawan-kawan suami kita, kalau ada masak lebih, kita ingat, hantarlah kat dia. Ini tanda kita berkawan. Sedangkan suami dah tak ada lah, dah meninggal dah. Sama juga dengan orang lelaki, kawan-kawan isteri kita, dan menjadi tanggungjawab kepada kita juga. Sekiranya ayah kita dahulu, dia ada berkawan dengan kawan-kawan dia, dan kita mengenali kawan-kawan ayah kita tadi, maka kita hendaklah mengunjungi dia, ataupun paling tidak bertanya khabar, sihat tak sihat dan sebagainya. Ini dalam bab adab berkawan. Sama lah seperti mana Nabi SAW tadi, dia teringat pada kawan-kawan isteri dia, maka dihadiahkan makanan, daging dan sebagainya. Baginda menyebutnya, ketika adik perempuan Khadijah datang menemui baginda sallallahu alaihi wasallam, adik ipar lah ni, baginda menyambutnya dengan gembira. Ketika seorang wanita datang kepada baginda, dia juga disambut dengan gembira. Setelah wanita itu keluar, baginda berkata kepadaku, innaha kanat ta'tina amama Khadijata wa inna husnal ahdi minal iman. Semasa Khadijah masih hidup, ini Anas dengar Nabi, Anas, mana Anas balik ke sana kan? Aisyah, silap. Aisyah kata, semasa Khadijah masih hidup, wanita itu sering datang kepada kami, dan kesetiaan kami adalah sebahagian daripada iman. Semasa Khadijah masih hidup, ni Nabi kata, setelah itu wanita keluar, baginda berkata, ni Nabi kata kepada Siti Aisyah, semasa Khadijah masih hidup ni, wanita itu sering datang kepada kami. Siapa wanita itu? Adalah adik ipar dia. Dan kesetiaan kami adalah sebahagian daripada iman. Kami berkawan, kami berkasih ni adalah sebahagian daripada iman. Betul lah tuan-tuan. Kita berhubungan silaturahim sesama kita, menandakan iman yang ada dalam diri kita. Kita berkawan, berhubungan silaturahim. Nabi kata, dalam hadirnya salah satu kunci untuk memasuki syurga adalah dengan sebab kita berhubungan silaturahim. Maksudnya kita berkawan. Salah satu kunci daripada untuk masuk ke syurga. Tambah-tambah lagi kalau kita berkawan dengan orang yang baik-baik, orang alim, orang ulama, kita berkawan dengan dia, lagi besar kita dapat faedah daripada hubungan silaturahim itu.
Sebab apa? Sebab Nabi pernah sebut dalam hadisnya, ya, dalam satu bab berkenaan dengan doa orang yang soleh tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u lil muhsin, ad-du'a'ul muhsin lil muhsin la yuradu. Doa orang soleh kepada orang lain tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena kawan dengan tuan-tuan iman. Ya. Kena kawan dengan tuan-tuan iman, kena kawan dengan orang yang baik-baik. Orang soleh ni ialah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar. Dia tidak pernah sekali melakukan dosa besar dan jarang sekali melakukan dosa kecil. Hanya orang soleh. Siapa tuan-tuan? Di kalangan kita, tuan imam, tuan bila. Ini orang soleh. Jadi sebab itu kita kena berkawan, kena baik dengan mereka ini. Sebab paling tidak tuan-tuan ni dapat cucu sebagai contoh. Agak-agak panggil siapa nak belah mulut anak, belah mulut cucu kita. Panggil tuan imam, panggil tuan Bilal, pergi ke rumah kita, tuan Bilal. Ini barang-barang alat-alat untuk belah mulut anak. Orang panggil belah mulut, tahnik cucu. Ya, tahnik cucu. Kita tak panggil orang yang sama berkorokin yang kita. Bukan tak panggil. Panggil juga, tapi panggil makan lah. Tak panggil dia ni bagi kurma, bagi gunting, bagi air zam-zam untuk masukkan ke dalam mulut cucu kita. Kita tak buat begitu. Sebab apa? Sebab kita percaya bahawa doa orang soleh tadi Allah Subhanahu wa taala makbul. Ini penting tuan-tuan, kita berkawan dengan orang yang baik-baik. Maksud orang soleh ni ialah orang yang baik-baik dalam kalangan masyarakat kita. Ni. Jangan tolak mereka ni. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, orang nampak orang soleh kita lari. Sebab apa? Sebab apa lari? Sebab takut orang soleh tegur perangai kita. Takut tuan imam tegur perangai kita. Takut tuan imam tegur kita apa? Kita jarang berjemaah. Tak. Kita selalu berkata-kata dengan kata kasar. Takut orang tegur kita. Ini. Jadi kita lari. Ini kita lah tuan-tuan. Takut orang soleh tanya, lama tak nampak ke surau, mana pergi? Kena COVID ke? Tak. Takut. Ni ya. Baik. Jadi dalam hal ini Nabi kata hubungan silaturahim berbaik. Silul arham, hubungan silaturahim itu adalah tanda orang beriman dan ianya juga merupakan satu kunci untuk masuk ke syurga di hari akhirat nanti. Dalam hal ini Nabi sebutkan kepada Siti Aisyah berhubungan dengan menghormati kawan dan sebagainya itu sebahagian daripada iman. Baik, tuan-tuan yang puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga merupakan kefahaman kepada kita berkenaan dengan melayan tetamu. Melayan tetamu. Yang saya nak sebut sikit di sini dalam buku tak ada. Saya catat dalam buku saya ni, melayan tetamu ni tuan-tuan, tanda juga kita orang beriman. Tanda kita orang beriman adalah melayan tetamu dengan cara yang baik. Bagaimana nak layan dia? Yang pertama, sekiranya tetamu datang rumah kita, jemputlah tetamu itu dengan niat untuk dapatkan pahala. Tetamu datang rumah kita, kita layan dia, kita jemput dia masuk dalam rumah kita dengan niat kita ni, niat dalam hati, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita layan tetamu tadi. Tetamu datang tuan-tuan,
membawa 1000 dosa, dan dia balik, ya, dia keluar daripada rumah kita, Allah SWT menghapuskan dosa kita. Sebab kita layan tamu kita tadi dengan cara yang baik. Ini dikatakan niat untuk dapat pahala, ya, dia dikatakan ibadah. Dengan memberi dan mengajak makan di rumah kita. Ni tuan-tuan, dalam bab layan tamu ni tuan-tuan, ya, saya pernah sampai di Brunei. Di Brunei tuan-tuan, orang Brunei kalau bab melayan tetamu, ya Allah, memang istimewa lah tetamu tu. Tetamu, ya. Saya pernah sampai juga satu pendalaman di Sarawak, satu daerah di Simunjan, nama tempat tu. Nak pergi daripada Samarahan tu, naik bot, kemudian dalam perjalanan naik bot 2-3 jam sampai pedalaman. Pedalaman tu tuan-tuan tidak ada basikal, apatah motor, basikal pun tak ada tuan-tuan. Ia adanya kereta. Pelik Ustaz. Kereta sorong. Kereta sorong tuan-tuan. Tayar satu. Kereta sorong ni tujuannya ialah untuk membawa barang orang daripada turun bot, sampailah ke mana destinasi dia nak pergi. Jalan kaki tuan-tuan. Tetapi dalam bab melayan tetamu, ya Allah, ya, hebat dia orang, hebat. Ni saya pergi ni orang yang Bugis. Ada orang Bugis ni? Ada. Orang Bugis, dia layan kita, ya Allah. Memang kalau pergi bujang tak balik dah lah. Tak sebaik masa tu dah kahwin anak 3. Kalau pergi bujang rasanya tak balik dah. Dia berkenan. Dia berkenan kat kita ni. Ini sebab tu kalau pergi bujang tu haruslah. Jadi dalam bab melayan tamu, sebab apa? Sebab dia nak dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun makan nasi yang dihidang tu ikan kering je tuan-tuan, tetapi cara layanan kepada tetamu tu, ya Allah, sehingga mana kita ni rasa seronok duduk di situ, rasa nak pergi pula. Bukan ingat anak dara dia, tak. Rasa nak pergi sebab apa? Layanan dia tak ada, mungkin keikhlasan yang dia bagi dalam layanan itu menyebabkan kita rasa teringat sampai sekarang ni. Ni. Yang kedua, dalam kita menjemput tetamu datang rumah kita ni, kalau misalnya kata ada kenduri dan sebagainya, ya, sebab tu kalau orang kenduri dia buat kad jemputan. Berapa? 1,000. Kenduri makan lembu sekor, kehadiran 1,000. Bagi contoh. Dia kena hadkan. Kalau kita buat kenduri lah di rumah kita kena hadkan. Tujuannya adalah agar kita dapat melayan tetamu tadi dengan sempurna. Kita sedia makan 500 tuan-tuan. Kemudian kita jemput 1,000. Siapa datang awal untung, dapat lauk. Siapa datang kemudian, buah temikai pun dah habis. Apatah yang goreng, tak ada. Makan dah, minumlah air sirap. Jadi macam mana kita sebagai tetamu dan tuan rumah pula rasa ni. Sebab tu kita kena hadkan kehadiran tetamu tadi, agar kita dapat melayan tetamu kita tadi dengan keadaan yang sempurna. Ni dalam bab nak buat kenduri lah ni, ya, agar tetamu kita makan tadi dengan puas, dengan seronok, barulah dapat pahala. Kalaulah tetamu datang nak jauh-jauh datang, tuan-tuan, datang jauh ni,
Sampai Pokemon tuan-tuan kenduri ni, 5 sangkuis pun dah habis tuan-tuan. Belek-belek ada baki ikan kering. Nasi dah tak ada dah. Ini masalah. Jadi orang yang datang tadi, dia mengharapkan untuk makan bersama berseronok, tiba-tiba dia tak jadi seronok. Tuan rumah pun rasa malu. Sebab apa? Sebab tadilah tidak menghadkan kehadiran tetamu tadi. Tujuannya agar dapat kita beri layanan kepada tamu kita dengan istimewa. Ni. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan pergi kenduri di Kelantan, sebagai contoh. Ya. Siapa orang Kelantan dah tahulah. Kalau dulu, kalau bab kenduri ni, dia tidak panggil pergi kenduri kahwin. Mana je? Nak pergi makan gulai rumah ustaz. Makan gulai. Nah, dah kata. Nak pergi makan gulai. Sebab apa? Sebab kenduri tadi, dia sembelih seekor kerbau jantan yang besar. Panggil semua kampung makan. Semua dapat makan. Makan gulai tadi. Gulai ni tambah lagi tuan-tuan. Tambah. Tak sama kita di sini tak. Kita di sini maknanya lebih banyak membazir. Sebab apa? Sebab orang ambil secara buffet. Orang yang rasa nak makan banyak tadi, dia ambil banyak. Kemudian apabila dia makan, tak habis. Tak habis tadi, dah masuk tu sampah. Kalau yang hidang ni tak habis, dia boleh masuk satu bekas lain dan dihangatkan semula. Ini kelebihan dia. Jadi makan gulai ni tuan-tuan, makan kari ke apa ke, dah habis angkat tangan, tambah gulai. Marilah yang tukang bawa senduk gulai masuk dalam bekal, tambah lagi gulai. Ini dikatakan makan gulai. Padahal mengelanya RM5 je tuan-tuan, RM2 pun ada. Makan gulai, tak ada masalah lah. Tambah-tambah pula gulai. Tukang sembelih tadi pandai menyembelih lembu. Dia tanya, oi sedap lah, siapa sembelih ini? Dia tanya, siapa sembelih lembu ni? Sedap makan tampol, tak ada lemak lah, rasa manis, rasa sedap, rasa lembut. Di sana tuan-tuan, sekarang ni tak ada dah suasana itu. Tidak ada dah suasana melayan tetamu gitu, tak ada. Okey, baik. Yang ketiga, adab melayan tetamu juga menerima tetamu dengan wajah yang ceria. Tetamu datang rumah kita ni, kita terima dia dengan wajah yang ceria. Apabila orang ketuk pintu rumah kita, kita tahu dah tetamu nak datang ni, kita dah sedia untuk menyambutnya, untuk melayan dia dengan wajah kita ni senyum manis tu, ceria. Nampak keikhlasan dia. Ini tidak, tuan-tuan. Tetamu datang, Assalamualaikum, dia pun buka pintu, pegang tangan bingkai pintu itu, dia pegang. Ni bingkai pintu, pegang je tu. Seseolah tidak membenarkan tetamu masuk ke dalam rumah dia. Jadi kalaulah kita sebagai tetamu, tuan-tuan, apa perasaan kita? Kalau macam tu lah, dan nak tak ajak masuk rumah, pegang pula daun pintu, bingkai pintu tu, bingkai pintu tu, pegang dia tu, tangan dia letak gitu. Dia dengan tak pakai baju, nampak bulu ketiak kalau orang lelaki. Tetamu pun rasa jatuh semangat untuk masuk. Tak apalah, kita balik. Jadi ini cara sebenarnya adab yang Nabi tinggalkan kepada kita agar dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dalam melayani tetamu tadi. Yang keempatnya, kita sebagai tuan rumah kena pakai kemas dan bersih. Pakaian kita tu melayan tamu tu dengan kemaslah. Masuk kemas ni tidak semestinya pakai mahal.
Tidak semestinya pakaian itu mahal. Ya, bersih, tidak berbau. Ya, maksudnya tidak berbau ni bau busuk lah. Ya, kena berwangi-wangian. Sembuhlah minyak-minyak apa pun, ya. Paling tidak minyak atar tu. Sapuhlah dekat lengan baju agar tetamu yang datang tadi rasa seronok dengan kita. Ya, yang kelima, tidak membezakan layanan terhadap tetamu. Siapa pun mari, inilah dia tetamu kita. Tidak ada beza, tuan-tuan. Duduklah di kursi mana pun, inilah tetamu kita. Apa yang berlaku, tuan-tuan, pada kita ini jauh sangat. Ya, kalaulah VIP mari, tak, kursi kau dah meja VIP ni, orang lain tak boleh duduk. Ini tak boleh, ni untuk okey rakyat. Kita duduk mana? Duduk ujung-ujung. Yang hak duduk atas kursi tak ada meja. Ada kursi pun kaki 3 je. Apa salahnya duduk di situ? Makan-makan, bangun. Lepas tu untuk VIP pula, dia datang hidang. Tak ada masalah. VIP pun dia tak suka sangat kita dilayannya sebegitu. Cuma kita ni dalam nak layan tamu ni, VIP ni lebih sangat kita. Orang tak bukan VIP, tutup bila masjid imam ni, tak layan, tuan-tuan. Sila-sila duduk. Pandai-pandai sendirilah nak ambil, nak makan, nak tanya khabar. Tak ada, tuan-tuan. Ini kita berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Kalaulah orang kenamaan datang, ya Allah, ya, nak balik tu, bungkusan tu tak sama dengan tetamu yang lain datang. Telur pun beza dah. Telur Tok Bilal lain, telur Tok Imam lain, telur pengusi lain. Telur Tok Bilal grade C, Tok Imam grade B, ketua kampung A, wakil rakyat A+. Telur dalam telur dia panggil telur apa? Bunga mangga, alah, telur yang pergi kenduri itulah. Ini patutnya sama je, tuan-tuan. Ya, sama. Ini layanan kita. Jangan sesekali membezakan tetamu kita. Ya. Jangan bezakan. Ni orang miskin datang, kita pun ya tengok siapa nak datang. Ya, ustaz datang, kita bagi lebih sikit dia lah. Kemudian tak ustaz datang, ya, kita bagi makan nasi dengan budu je. Ustaz datang makan ayam kari, tak boleh. Ya, kena buat ayam kari, budu pun kena ada juga. Ni dia, sama-sama lah. Tidak ada beza antara tetamu kita tadi. Yang datang tadi, biarlah sama rata kita layan dia. Ini yang sepatutnya begitu. Baik, yang keenam, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjamu makanan terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kalaulah kita ni orang biasa-biasa saja, ya, tak payahlah nak beli ketam yang RM45 sekilo. Ya. Makan biasa saja. Kalau dah makan ikan selayang goreng itu, ikan selayang goreng itulah. Cuma yang kata layanan terbaik tadi, maksudnya apabila sampai masa waktu makan, kita ajak dia makan sama-sama. Ya. Ajak tetamu tak datang, makan sama-sama dengan kita. Kemudian, ya, kalaulah jenis kita ni orang yang tidak ada duit lah, kita katakan, ya, mana kita sediakan walaupun lauknya ikan sardin goreng, ya, ada sambal belacan, ada ulam-ulaman, ada air. Ya. Kalau sebelum ni kita makan nasi bersama keluarga kita, air kosong. Tetamu datang, lauk itu juga cuma air sirap sikit. Ini beza dia nak layan tamu. Air sirap sikit.
Tetamu balik, air kosong semula lah. Ni. Buatlah air sirap masa tamu datang. Jadi dalam tidak ada beza tuan-tuan. Ni dilarang sama sekali kita membezakan tetamu kita. Kemudian menjamu makanan terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Kalau jenis kita ni macam orang tu Haji Hussein ni, pencen 4,000 sebulan. Gurau je lah. Datang rumah dia hidang udang galah yang RM40 sekilo, yang RM50 sekilo. Ni. Sebab apa? Sebab dia gaji RM40,000 sebulan. Tak ada masalah lah. Kalau kita pencen 500 je sebulan, cara kita lah, kemampuan kita. Jangan dah pergi berhutang yang kedai pula. Pak Mak, saya rasa nak ketam hari ni tapi duit tak ada. Kenapa Imam? Ni ustaz nak datang rumah saya ni, nak sedia bagi makan special kat dia. Jangan. Tidak dibenarkan begitu. Buat atas dasar kemampuan kita, tuan-tuan. Satu ketika saya pergi ke Kuala Pilah. Saya mengikuti teman kawan saya pergi Kuala Pilah, tuan-tuan. Nak cerita orang Kuala Pilah, dia layan tetamu, ya Allah, istimewanya. Kawan saya ni, dia pergi rumah sepupu dia di Kuala Pilah. Nasi okey, lauk sambal ikan ikan cencaru, goreng sambal petai. Tak. Kemudian ikan bilis sambal petai. Gulai lemak petai. Ulam cecah budu petai. Makan ya Allah tuan-tuan, bertambah-tambah. Ini special. Bukan kata kita nak tunjukkan dia. Ini special tuan-tuan. Petai berapa 10 ringgit tuan-tuan? 3.10. 4 keping 10 ringgit. Satu ketika rumah ayah saya ni tuan-tuan, rumah saya ni kalau tuan-tuan pergi, pokok hiasannya adalah pokok petai. Kalau tuan-tuan pergi rumah saya ni, di keliling rumah saya ni, di Kuala Krai tu, rumah banglo, kelilingnya pokok petai. Ni dia, pokok petai. Masa petai mahal baru ni tuan-tuan, kaya. Petai RM1 sekeping. Tak kaya tuan-tuan. Sekali jual 1,000, dapat berapa? 1,000 duit. Sekali jual 1,000 duit, tuan-tuan. Sekali tu je lah, lepas tu tak ada. Kaya gitu. Jadi, yalah, insyaAllah kebetulan balik tidak musim petai. Kalau musim petai dapat juga lah, tuan-tuan. Balik pun ni pun petai dah habis dah. Banyak petai. Ya? Tak ada dalam berapa belas pokok. Banyaklah, banyak. Boleh pergi tuan-tuan, nanti saya balik kampung, kalau kenduri saya jemput tuan-tuan hadir lah. Tak payah tidur homestay. Tidur rumah saya je. Sebab apa? Depan rumah saya tu surau. Tak muat di rumah, kita tidur di surau. Surau besar, sikit-sikit pada ni lah. Surau kampung, surau. Bajet 60,000 je. Jadi buat surau depan rumah saya, betul-betul depan tepi jalan tu. Okey, baik tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kemampuan dia. Ya, biarlah semuanya menu itu ada petai, tetapi itulah kemampuan dia nak layan tetamu pada hari itu. Yang ketujuh, tuan rumah ni pula mestilah berusaha mengembirakan tetamu yang hadir pada rumah dia. Macam mana nak menggembirakan? Yalah, cara masing-masing lah. Macam mana kita nak layan tetamu kita tadi. Yang ke-8, masa bercakap dengan tamu tadi, kena jaga, ya, kena jaga percakapan dengan tingkah laku yang baik pada tamu. Jangan duk maki dia pula. Lah habang kau ustaz, lama tak jumpa. Tidak.
Ni itu kita faham tak apalah kalau orang tak faham. Saya mau angkat saya ada dekat dengan Rembau. Di Rembau tuan-tuan. Jadi lama saya tak pergi jumpa dia, satu hari saya pergi. Saya pergi ke dia layan duduk lah. Masa duduk makan, dia maki saya tu. Celaka kau ustaz, lama tak datang, rupanya kau masih hidup lagi ya. Ini bahasa dia, kita faham okey, kita tak masalah. Kita faham. Kita dah biasa. Kalau orang tak faham tuan-tuan, orang Kelantan pergi di sana, tarik muka masam lah. Tak makan dah, balik terus je lah. Ni kita dah faham dah. Mak akak kita ni, kita sampai pintu rumah, dia dah celaka dah kat kita. Itu keadaan suasana setempat, tak ada masalah lah. Ya. Okey. Jadi kena jaga percakapan dengan tingkah laku yang baik. Yang ke-9, kalau dah tamu kita tu nak balik, kena hantar dia, iring dia. Ya. Hantar dan iring tamu yang ingin pulang, hantar dia. Ya. Hantar kat mana? Kalau dia datang kereta, hantar kat kereta dia lah. Ya. Janganlah turun semua keluarga. Atas kita dengan isi kita cukup lah. Ataupun paling tidak hantar dia keluar rumah, duduk kat pintu je. Tengok dia naik kereta, dia pergi, kita masuk balik. Yang ke-10, ucap terima kasih dan penghargaan ke atas tetamu tadi. Terima kasihlah awak datang rumah saya. Datang lagi lah. Datang seminggu sekali pun tak apa. Bawa lah duyang masakin sekali. Kalau daripada Bentul lah, daripada Raub, ni gua datanglah. Mana kita menghargai kedatangan tetamu tadi. Sebab apa? Tetamu datang rumah kita tuan-tuan, dia bawa balik dosa-dosa. Dosa-dosa kita tu, dia bukan dia ambil balik tak. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah hapuskan dosa-dosa yang ada pada kita tadi. Ni. Kemudian itulah adab tetamu. Kemudian adab melayan tetamu, adab melayan tetamu. Kemudian adab tetamu pula, kita ni tadi tuan rumah, ni kita sebagai tetamu. Ni. Yang pertama, kita pergi itu dengan niat yang baik. Bukan niat nak bergaduh. Ya. Dengan niat yang baik. Tadilah niat baik tadi akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berpakaian yang bersih dan menutup aurat. Nak pergi rumah orang ni kena jaga betul-betul. Ya. Walaupun kita di rumah ni, kita kata kita ni jenis open air lah. Tak buka semua, kasut pendek dan sebagainya. Di rumah kita, tapi apabila kita pergi rumah orang, apabila kita pergi rumah orang, kena jaga tu, kena jaga. Kena jaga. Kalau janganlah pakai seluar koyak. Kalau anak muda, kita tengok tu suka pakai seluar koyak kan. Itu nak pergi pasar coket boleh kan. Tapi kalau nak pergi rumah orang, jangan pakai. Walaupun pergi rumah pak saudara kita, jangan pakai benda yang macam tu. Datang pada waktu yang tepat. Ini mustahab tuan-tuan. Nak datang rumah orang ni, datang pada waktu yang tepat. Maksudnya, waktu dilarang, jangan sekali kita datang. Ini pukul 12 malam datang. Tung. Padahal duduk kampus sebelah ya. Kampung Desa Pahlawan. Mari pula PPR Ahli Harapan Blok A. Pukul 12 malam. Kawan tu baru nak peluk isteri. Tutup pintu. Tak jadi. Tak jadi tuan-tuan. Kita baru nak masuk bilik, ketuk pintu mengganggu kita. Ya, waktu subuh tuan-tuan. Waktu subuh. Tidak dibenarkan. Dan saat istirahat. Saat istirahat ni biasa orang kita ni istirahat pukul berapa? Biasa kita lah. Jangan kita kira waktu bekerja tuan-tuan, waktu hari minggu ni kita rehat pukul berapa.
Katakanlah kita rehat pukul 1. Tak, pas Zuhur. Pas Zuhur kita rehat sampai pukul 3. Jadi waktu ini jangan datang mengejut. Ya, jangan datang mengejut. Nak datang, telefon dulu, janji dulu, barulah boleh. Sebab waktu ini waktu tuan rumah nak rehat. Waktu subuh, ya. Waktu tengah hari, betul-betul tengah hari, tengah malam, ya, tak boleh, masa ni tak boleh. Ni kena nak datang juga, kena telefon dan buat perjanjian dahulu. Ni barulah dibenarkan. Yang keempat, ya, apabila kita sampai rumah orang kita nak pergi tadi, ya, minta izin untuk masuk rumah dia. Boleh saya masuk? Tak. Kalau lah tuan tamu tadi, tuan rumah tadi tak begitu dah, maksudnya sekadar berkata dia pegang silang gitu pula. Itu dia balik teruslah. Tidak dibenarkan masuk. Jangan masuk. Lepas tu kita sebagai tamu ni tuan-tuan, saya sebut dah dulu, apabila kita ketuk pintu, kita jangan duduk betul-betul depan pintu rumah. Ya? Jangan duduk betul-betul depan pintu rumah. Duduklah di sisi pintu. Apabila tuan pintu buka pintu, maklum sajalah dalam rumah kita tak tahu apa keadaan rumah dalam rumah tadi. Maklum sajalah tuan-tuan, akan menampakkan keaiban tuan rumah yang ada dalam rumah dia. Lepas tu kita kena ketuk pintu, bagi salam, jangan masuk dulu. Islam dah ajar dah, cantik dah. Ni saya dan Felda dulu tuan-tuan, ya. Assalamualaikum, duduk dapur. Assalamualaikum tu masuk dah, duduk dapur dah. Tuan rumah duduk dapur, dia bagi salam, Assalamualaikum, masuklah. Duduk dalam rumah dah. Ni tak boleh. Maklum saja kadang-kadang isteri kita tengah berkembang, anak dara kita tengah berkembang, bilik air. Tak. Ini. Jadi keaiban itu akan terbuka lah. Apa yang ada dalam rumah kita. Sebab itu tetamu tadi kena jaga betul-betul. Ya. Nabi SAW bersabda, apabila seorang bertamu lalu minta izin, yakni mengetuk pintu atau mengucapkan salam sampai 3 kali dan tidak ditemui ataupun tidak dijawab, tidak dibuka pintu, maka hendaklah kamu pulang. Ini maksud hadis Bukhari. Ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya. Tak buka pintu, tunggu sekejap, baliklah. Ini hadis Nabi. Kemudian apabila dia buka pintu, salamlah. Ulurkan salam. Ataupun sekarang tak boleh salam, tak tangan dada. Kemudian kalaulah dalam rumah tadi kita nak pergi jumpa si suaminya, adanya isteri dia je, ya, jangan masuk. Jangan masuk. Ya, duduk luar je lah. Ya. Duduk luar. Walaupun ipar kita, nak bagi orang lelaki lah, ipar kita, tidak dibenarkan. Sopan santun dalam ucapan sama dengan tadi, dalam kita sebagai tamu tadi, menyambut tetamu, dalam kita berbicara, berbual dan sebagainya, kena sopan santun dan ada adab-adab tertentu. Jangan terlalu lama bertemu. Dahlah samari pukul 12 malam, sampai pukul 3 pagi tak balik lagi. Allah. Kalau yang datang sekejap lah. Saya pun tetamu kan nak berhenti ni. Nabi SAW berkata dalam hadisnya, masa bertamu kita sebagai kalau kita tetamu 3 hari tuan-tuan. Dan layanan tuan rumah kepada tamu tadi 3 hari itu yang wajib layan dia. Lebih pada 3 hari dia tidak jadi wajib dah. Ya? Dia tidak akan jadi wajib selebih daripada 3 hari, dia akan jadi sedekah. Sunat lah. Tidak halal bagi tetamu tinggal lebih lama
sehingga menyakiti hati tuan rumah. Berdosa kita sebagai tamu pergi seminggu, janji nak pergi 3 hari. Aku nak tumpang rumahmu 3 hari je lah. Masuk hari ketiga, yalah tuan rumah takkan nak tanya mu nak balik bila. Dah. Balik-balik tidak dia tanya tiket ada belum. Nak, tiket dah ada ke belum? Dia taklah suruh balik. Maknanya kita faham lah. Ini duduk sampai seminggu tuan-tuan. Seminggu itu tidak halal bagi tamu tinggal lebih lama. 3 hari layanan spesial, masuk hari keempat, biasalah. Kalaulah 3 hari, masa setiap makan tu, setiap kali makan, minumnya air sirap. Ya? Masuk hari keempat tu, tak ada spesial dah. Ikan rebus cicah bodoh dah. Ni. Masuk hari kelima, kalau tak hidang pun tak apa dah. Kalau tak sedia makan tak apa dah. Sebab apa? Sebab dia kena balik dah masa tu. Dia kena pergi. Bahkan dia berdosa tinggal lama sehingga menyakiti hati tuan rumah. Ya, tuan rumah rasa gelisah, rasa yalah dia tak cakap dengan kita dalam bilik dia cakap. Ya. Dengan semua ataupun ialah tetamu tadi, kalau tamu tu sebelah suami, isteri akan berkata. Kalau sebelah isteri, suami akan kata juga. Bilalah adik awak tu nak balik. Ya. Kalau adik datanglah. Kecuali mereka ni minta izin tinggal di rumah kita kerana tak ada tempat tinggal di Kuala Lumpur ni, dan kita izinkan, duduk tak ada masalah. Ini tuan-tuan. Jadi hadis riwayat Baihaqi. Yang ke-9, tidak berdiri langsung menghadap ke pintu. Tadi kehadiran tadi, jangan mengintip tuan rumah. Dahlah datang rumah orang, tengok mata terjeling, mengintip. Jangan, kita sebagai tamu, kalau boleh jaga pandang mata kita. Mata kita ni jaga betul-betul. Yang ke-10, yang ke-11, duduk di tempat yang sediakan, dan kalau berbual jawab pertanyaan dengan jelas. Kalaulah dia silakan kita duduk, duduklah, kita kursi. Ya. Kalau bersilalah. Kalau tuan rumah duduk berdiri, maka kita jangan duduk lagi sebelum tuan rumah bersila tu. Ni berdirilah. Ini kita duduk dulu tuan-tuan. Jadi inilah adab kita dalam bab tamu, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani sahabat-sahabat baginda. Baginda melayan pembesar-pembesar negara dengan cara yang baik, sehingga mana disebutkan dalam kitab ini, satu ketika utusan Raja Najasyi datang berjumpa Rasulullah, maka Rasulullah berdiri dan melayani dengan baik, sehingga seorang sahabat berkata kepada baginda, cukuplah kami yang melayaninya. Tetapi baginda menjawab, innahum kanu li ashabina mukrimin wa inna an ukafi'ahum. Jadi kita sambunglah lagi tuan-tuan, kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani Raja Najasyi ni. Bagaimana sedangkan Najasyi ni pada awalnya dia belum Islam. Dia belum Islam. Kemudian apabila Rasulullah hantar surat kepada dia, ajak meluk Islam, Raja Najasyi ni meluk Islam, dan dia memerintah dalam keadaan yang adil. InsyaAllah kita akan sebutkan dalam minggu yang akan datang. Mudah-mudahan tuan-tuan fahamlah kita berkenaan dengan adab melayan tetamu dan adab kita sebagai tetamu kepada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan dengan pendedahan yang sedikit ini akan beri manfaat kepada kita bersama dan dapat kita laksanakan sedikit sebanyaknya dalam kehidupan kita. Moga-moga kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pahalanya mengalir deras seperti mana air sungai yang lepas hujan. Air sungai lepas hujan, dia mengalir laju. Pahala dengan sebab kita layan tetamu kita tadi dengan cara yang ikhlas, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah
yang buruk daripada saya. Sekadar itu, aqul qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.